Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk pada malam ni ialah boleh tak kita urut pesakit kanser ataupun mereka yang ada diabetes yang dah teruk. Dan saya ada menulis di situ, mungkin ini sentuhan terakhir. Ini ada makna dan filosofi yang terselit. Kadang-kadang anda boleh faham secara direct, kadang-kadang tidak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan siapa yang ada adik-beradik atau anda sendiri yang kena kanser ataupun ada diabetes yang dah nampak sign kulit dah mula bertukar warna ataupun dah ada gatal-gatal ataupun ada kudis-kudis, ada kebas-kebas, sila ambil perhatian pada malam ini. Boleh? Baik, terlebih dahulu massage ada tempatnya. Dulu masa saya bekerja di Majlis Sukan Negara, anda pernah dengar saya hampir 10 tahun kat sana, zaman Miss Bun Sidik tu, kan Rashid Siddiq, Foo Kok Kiong. Tetapi malam ni kita lebih fokus kepada lain daripada sports massage, iaitu opposite. Yang sana bahagian orang yang nak perform, nak jadi champion, nak jadi Olympian. Yang ni bila saya kata sentuhan terakhir tu, kadang-kadang mungkin mereka dah tak sedar pun. Ni kalau kanser dah stage 4, kalau dah melarat sampai ke brain, sampai ke liver, anda faham maksud saya kan? Jadi ada tak tempat untuk kita menggunakan massage ni ataupun terapi massage ni? Jawapannya anda akan tahu sambil saya cerita. Boleh? Nombor satu, kita kena tahu apa manfaatnya dulu massage. Lepas tu kita kena tahu bila nak massage. Lepas tu bila yang tak boleh massage. Barulah kita dapat jawapan yang tepat pada malam ini dengan ilmu. Nombor satu, yang paling penting ialah dia membuka blood vessel. Okey, dia membuka. Okey, bila you dengar semua manfaat, nanti you kata nak pergi massage pula. Sabar. Okey, sabar. Okey. Sekejap. Jadi untungnya massage dia kalau you buat cara betul, dia boleh membuka blood vessel. Apa tu, bagi dia berjalan darah tu dengan lebih lancar. Jadi peredaran darah lebih lancar. Lepas tu dia boleh menurunkan blood pressure lagi. Sebab apa? Bila blood vessel, pembuluh darah tu membuka, dia senang berjalan, maka blood pressure pun turun. Betul? Lepas tu dia boleh dapat hyperemia. Hyperemia ni maksudnya kan merah, bahagian kulit kita tu kadang-kadang nampak hyperemia, banyak darah datang kawasan tu, jadi blood flow cantik. Okey, itu satu. Ada lagi dia boleh meningkatkan histamin. Histamin tu adalah lawan alergi. Kalau you pandai urut, orang yang ada alergi, maklum saja orang yang sakit kanser, sakit diabetes yang dah serius atau penyakit kronik lain, kita tak mau campur banyak sangat, kita fokus kepada dua dulu. Apa tu? Diabetes dan kanser. Memang kita boleh meningkatkan histamin. Histamin ni bagus untuk mengurangkan masalah alergi. Maklum sajalah orang yang ambil kemoterapi, orang yang ambil steroid, ada radioterapi, banyak kesan-kesan sampingan yang anda pun tahu dan saya pernah mengalaminya. Okey, kita kongsi pada malam ni. Boleh? Baik, lagi anda kena tahu dia feed, memberi seolah nutrien, makanan kepada sel di mana tempat dan kawasan yang diurut yang bersewaktu dengannya. Faham tak? Oksigen dan nutrien sampai, jadi sebenarnya bagus. Cuma saya dah kata apa, sabar dulu, jangan terlebih nak pergi massage sekarang juga, sebab ada waktunya you kena slow down ataupun tak massage langsung pun. Namun ada kebaikannya lagi untuk membuang bahan-bahan kumuhan atau toxic substance. Bila kita urut, direction dan arahan yang betul, cara yang dan pressure yang betul, dia boleh mengurangkan masalah-masalah toksik. Jadi kita buang bahan-bahan kumuhan lah. Baik. Dan dia mengurangkan iskemia. Dia mengurangkan masalah tak cukup darah atau tak cukup oksigen. Kan iskemia itu maksudnya kalau terutama sekali diabetes. Kan diabetes lebih senang darah tak sampai. Jadi kalau you biarkan lagi, dia lagi tak sampai darah, itu yang jadi hitam-hitam. Ingat tak? Yang kebas-kebas. Saraf-saraf kita tak sampai dia punya oksigen dan nutrien dia, maka dia boleh mati pun. So dia, kalau massage yang betul, dia mengurangkan iskemia. Lepas tu dia mengurangkan degupan jantung. Dia menurunkan degupan jantung yang stres. Kan bila kena kemo semua ni kan kita semua dalam keadaan stres. Lepas tu dia setiap kali pump darah daripada jantung pun dia boleh lebih meningkat. Kalau you massage, dia lebih efficient. Lagi pula dia punya red blood cell, white blood cell boleh meningkat. Sebab apa? Dia punya spleen, satu organ sebelah kiri kita ni pun dapat berfungsi dengan lebih cantik selain daripada organ-organ lain lah. Baik.
Jadi white blood cell yang kalau orang dalam keadaan radangan atau sakit-sakit ni, dalam keadaan nak baik ni ataupun tengah buat rawatan, anda selalunya kalau diabetik pun anda tengok darah mereka selalu accumulated ataupun dia panggil adhesion, melekat-lekat. That's the right word. Saya nak cuba cari perkataan yang melekat-lekat ni. Kan darah yang baik ialah pelancaran darah yang tidak melekat-lekat supaya dia boleh lepas dengan lebih laju sikit. Dan setiap kali 5 liters darah kita setiap hari itu kan, dia ada 5 liter setiap masa sebenarnya. Bertukar wajah daripada deoxygenated kepada oxygenated. Dia ada plasma, red blood cell, white blood cell, platelet, semua tu. Jadi sampaikan lymphatic system pun bila kita urut, ni topik dia adalah massage lymphatic. Lymphatic tu maksudnya kalau anda tengok arteri kan, daripada yang oksigen disampaikan kepada seluruh badan sel-sel kita, tarik balik naik vena cava, vena maksudnya vein. Okey, vein ni diikuti dengan perparitan. Ingat tak saya cerita lymphatic system, bahan kumuhan, bahan toksik yang lebih-lebihan tu tak sempat vein nak jaga semua tu. Lymphatic lah sebenarnya menjadi peranan yang paling penting dalam hidup seseorang yang ada kanser dan ada apa orang panggil diabetes. Sebab kalau you salah urut, ni dia, saya dah mula cerita. Bila you salah urut, especially lymph nodes ni, you jangan salah tekan. Kalau you salah tekan, nanti yang kawasan-kawasan berkenaan tu akan boleh cepat lagi merebaknya. Contoh seperti kanser ataupun masalah-masalah diabetes yang kadang-kadang you salah tekan dan sebagainya boleh merosakkan kulit. Maklum saja diabetes ni kalau merosakkan kulit, dia boleh berkudis dan kudisnya bukan cepat baik. Betul? Dah tahu kan, itu salah satu sebabnya. Kalau you urut secara yang betul, you punya kulit akan lebih orang panggil terkawal dan dia lebih senang. Gland itu, kelenjar-kelenjar kan ada minyak yang keluar yang dipanggil oil gland tu, sebaceous gland semua tu. Jadi kulit kita tu lebih lembab ataupun tidak kering. Ini bagus, terutama sekali untuk diabetes dan orang sakit kanser pun. Dan dia mempercepatkan proses healing, kesembuhan, terutama sekali kulit, dan dia cepat panas bila you urut secara yang tepat. Last 2-3 lagi sistem yang you kena tahu ialah nervous system tu maksudnya saraf. Tadi saya tengok ramai orang kata kalau saraf orang diabetes tu tak boleh diurut, kalau salah urut nanti rosak. Ada betulnya. Tapi yang penting ialah bila kita urut, semua sistem, central nervous system daripada otak, peripheral nervous system maksudnya saraf-saraf yang di luar daripada otak dan tulang tunjang kita ni kan, tu dipanggil central. Lepas tu di luar kawasan central tu dipanggil peripheral. Semua ni kalau you dapat urut yang cun, dia boleh meningkatkan sistem saraf yang diperlukan sangat untuk orang diabetik, terutama sekali yang senang dapat kebas-kebas, semut-semut, dan orang kanser yang dapat rawatan kemo ataupun yang teruk-teruk radioterapi pun boleh membunuh saraf-saraf kita. You perasan tak, sebahagian besar daripada mereka yang dah lepas kemo selalu komplain dengan radiation, habis hitam kulit, betul? Habis terbakar kulit. Lepas tu yang kemo, racun-racun, maklumlah kita kan ambil 4-5 jenis racun sekali buat kemoterapi sampai 6-8 cycle. Kalau tak baik, buat lagi satu cycle lain 8 kali lagi, Masya Allah. 4-5 bulan pula baru nak baik. Jadi tuan-tuan sekalian, urat-urat saraf-saraf tu perlukan kesinambungan supply of oxygen dan nutrient, zat makanan. Jadi melalui apa? Melalui salah satu daripadanya, selain daripada makan, minum, tidur, exercise, massage. Jangan-jangan orang sebut massage, cuma cara mana. Baik, kita habiskan keuntungan massage, lepas tu kita cerita macam mana nak massage atau macam mana you tak harus massage langsung. Endocrine, hormon-hormon. Rupanya massage ni boleh meningkatkan pengeluaran hormon yang baik-baik supaya kita boleh kurangkan apa? Kurangkan anxiety. Maklumlah, bila orang sakit kanser ni, dia ada beberapa emosi yang you kena tolong bantu. Satu, anger. Ada sifat, ada ciri-ciri kemarahan. Lepas tu anxiety, dia resah, gelisah. Lepas tu dia deny. Deny itu maksudnya apa? Dia menyangkal. Dan ada depression, ada ketakutan dan ada merasa sunyi. Jadi semua ciri-ciri ni kita kena bantu. Sebab itulah kalau you pernah dengar hospice. Tak hospice ni adalah bila doktor dah tak mau buat apa-apa lagi dah, so balik duduk kat rumah aja, dah tinggal kulit dengan tulang aja. Masa tu
hospice punya grup orang yang sukarela ni datang membantu, dan rupa-rupanya salah satu daripada rawatan yang seharusnya mereka pun belajar. Kat Malaysia ni kurang laku sebenarnya massage, tapi kalau overseas is part ataupun dia sebahagian daripada terapi walaupun dah masuk fasa hospice. Semua pernah dengar hospice ya? Itu yang saya masukkan sentuhan terakhir. Apabila doktor kata, I cannot do anything anymore. So anda jangan lagi putus asa, jangan biarkan cuma doktor kata cannot means cannot. No, ada dah orang panggil miracle, keajaiban yang Allah bagi. Kalau belum sampai waktunya, lagi hidup, lagi lawan. Dengar ya, ini bukan saya cakap melalui teori, melalui pengalaman. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Baik, tuan-tuan dan sekalian, sekarang kita cerita tentang massage sebenarnya, yang mana boleh, mana tak boleh. Saya cerita yang tak boleh dulu. Nombor 1. Okey, kalau memanglah kalau dia pregnant ke, kalau dia ada masalah penyakit kulit ke, ataupun dia masalah ada penyakit yang berjangkit, you jangan massage dia lah. Dia cari pasal pula. Faham tak faham? Okey. Terutama sekali zaman-zaman sekarang ni kena hati-hati juga, betul? Tetapi lain pada tu, kalau you adik-beradik sendiri ataupun keluarga you sendiri, you kena tahu sama ada stage 1, 2, 3, 4 pun tak jadi hal. Semua ni memerlukan yang saya kata massage terapi ni boleh dipergunakan. Cuma bila stage 3 dan 4 tu you kena lebih careful. 1 and 2 you boleh treat sebagai biasa, kecuali kita habiskan dengan kanser dahulu. Kalau dah tahu ada biji ataupun ada ketumbuhan, contoh kalau ada kat breast, you jangan kacau breast tu. Boleh dirasai oleh jari sendiri. Kawasan-kawasan tu jangan tempur langsung, ataupun nampak kulitnya bertukar warna, kawasan itu jangan dikacau. Habis juga tak macam mana nak baik kalau kawasan tu dah hitam, kawasan tu lah harus dipicit. Saya kata jangan dikacau. Okey, sebab apa? Bila you urut di luar kawasan yang bermasalah tu, dia cukup untuk memberi kesan yang saya cerita tadi, yang dekat 30 kesan yang terbaik tadi. Nombor 1 yang tak boleh ialah, saya ulang lagi sekali, kalau dia berpenyakit yang boleh berjangkit dan dia ada ketumbuhan di bahagian yang nampak ataupun dia tak nampak tetapi dia rasa bahagian tu tak boleh diurut. Adakah saya kata dia tu tak boleh diurut? Saya kata bahagian itu yang tak boleh diurut. Ada beza tak? So boleh dengar saya kata apa ni? Jadi salah bila orang kata I have got a breast cancer, so therefore this lady you tak boleh urut dia. Salah. Okay, I have got katakan colon cancer. Kan katakan this guy, katakan dia ada colon cancer, katakan bapa you lah ataupun suami you ataupun you sendiri, kalau you nak suruh orang urut, you bagi tahu kawasan ni saya doktor dah kenal pasti. So kawasan tu biar lebih besar daripada kawasan tu sampai 6-7 inci pun tak apa. Jangan dekat langsung. Boleh? Tak boleh? Saya ulang, antara 6 hingga 7 inci. Kalau sekaki pun tak apa. Okey, contoh. Katakan saya ada lymph nodes kat sini. Dulu masa saya kena lymphoma, keluar lymph nodes kat sini. Kan saya kena kat bahagian telinga. Okey, saya tak ingat belah kiri kanan. Okey, belah kiri ni. Okey, so dia bengkak tu, dia boleh keluar lymph node kat sini. So kawasan ni lebih kurang kalau nak urut tak boleh. Antara 6 inci hingga sekaki lah. Tapi belah sini boleh tak? Boleh. Katakan saya pening kepala, boleh tak urut? Boleh. Katakan saya sakit belakang, boleh tak boleh? Boleh. Sakit pinggul, sakit lutut, boleh ke tak boleh? Dan boleh tak saya buat reflexology? Jadi reflexology, kalau dia tak sakit kat kaki, kalaupun diabetik yang kebas-kebas tapi tidak ada luka apa-apa, kulit dia masih cantik, you boleh urut. Main reflexology. Tahu reflexology kan? Kat kaki tu, katakan you tak pandai lah, ini untuk kepala, ini untuk belakang, ini untuk jantung, semua tak apa, you urut je satu kaki tu. Baik, sekarang tiba masanya saya cerita. So saya dah bagi tahu jangan urut bahagian yang you sangsi. Lebih baik you jangan kacau langsung. Agak-agak aja tak boleh, biar jauh lagi pada yang tak boleh tu. Saya ulang. Biar agak-agak yang tak boleh tu jauh lagi pada yang tak boleh tu. Boleh, faham? Nombor 2. Kalau urut, dia punya touch tidak sama dengan urut biasa. Dia punya touch bermula
memberi dia keyakinan dahulu sehinggakan dia membiasai dengan tangan you sahaja. Berarti dia flow over, maksudnya dia float. Faham tak? Tengok ni, kalau ni dia panggil picit, faham? Ni picit. Okey, yang massage terapi untuk kanser dan diabetes ni dia panggil just sentuhan. Nampak ni, sentuh ni. Okey, ni sentuh. Okay. Tak payahlah sampai tak kena langsung, kena juga, tetapi dia lembut. Okey, perkataannya lembut. Orang putih panggil tenderness. Okey, berarti massage secara lembut. Dan dia sentiasa kena disupport. Tak boleh you ambil tangan dia lepas dia macam tu, tak boleh. You kalau pegang, kalau tangan dia you kena letak atas bantal katakan, you lapik dia dan pegang macam pegang baby. Saya ulang lagi sekali, macam pegang baby. Dan nak tahu you tu efektif tak efektif, you massage dia sampai dia tidak teringat kepada kanser atau diabetes dia. Boleh tak boleh faham? Maksudnya dia sampai lupa yang dia tengah sakit. Yang paling abdal dia sampai tertidur. Sebab apa? Bila dia tidur, semua yang saya cerita tadi, hormon dia, blood flow dia, semua bergerak walaupun dia tengah tidur. Kalau dia tak tidur, dia mesti merasakan you tu sayang kepada dia. Jadi massage untuk orang kanser, terutama sekali stage 3, stage 4, especially yang doktor kata goodbye ni, you jangan melawak. Okay? Sebab kalau tidak, you jangan buat. Sebab apa? Kalau dia merasa you paksa massage dia, lebih baik jangan buat. Sebab apa? Dia lebih terseksa. Dia kena rasa yang you tu sayang pada dia, walaupun you cuma masio ataupun tukang urut yang tak ada kaitan pun tak apa, boleh. Tapi bila you pegang aja, dia merasakan ada orang masih sayang kepadanya. Saya ulang, masih ada yang sayang kepadaku. Jadi diri aku ni masih lagi ada orang mau tengok, mau pegang, mau urut, walaupun doktor kata dah tak ada harapan. Sebab apa? Bila dia merasakan ada orang sayang pada dia, love tu, kasih sayang tu merupakan penawar yang lagi sekali boleh memberi keajaiban. Ramai orang tak faham cerita ni. Sebab bila dia menukar wajah sampaikan dia terlupa yang dia sakit, yang terlupa yang dia ada kanser atau pada diabetes yang dah teruk sangat tu, dia akan lega banyak, dia akan pulih. Ni dia panggil self-healing technique. Memang Tuhan bagi ada fitrahnya, ada doktor sendiri yang akan keluar. Sebenarnya dah banyak nurse dalam tu, dia ready. Doktor kita, operating theater kita semua ada dalam tu. Sebab tu dia boleh operate sendiri, dia boleh. Macam mana bila saya kata operate sendiri? Ingat tak bila kita kena operate tu maksudnya kena pisau ke, kena turis ke, kan ada beberapa hari kemudian dia tutup sendiri. Siapa yang tutup sendiri tu? Itulah yang maksud saya. Ada orang, maksudnya ada white blood cell, ada red blood cell, ada platelet, ada coagulation, dia boleh beku darah, semua tu siapa yang buat? Itu yang dia panggil self-healing. Boleh faham tak boleh faham? Memang Tuhan sentiasa ada. Kalau tidak, macam mana orang dalam hutan tu boleh hidup dan sebagainya? Bukan dia ada operating theater dan sebagainya. Itu maksud saya. Faham? Jadi urut balik kepada kawasan-kawasan yang berkenaan. Jadi kalau you tak tahu cara nak urut, macam kita sports medicine kena belajar, ada yang dinamakan e-fluorush. Tengok e-fluorush sampai kena macam tu. Dia kena naik dia punya otot ni sampai naik macam tu. Kena melembung naik macam tu. Lepas tu ada yang macam spider lah. Lepas tu ada yang dia panggil kneading, buat macam uli roti canai tu pun ada. Tapi itu untuk sports massage, untuk masa-masa orang sihat-sihat. Tapi untuk you nak massage orang kanser dan orang diabetes yang dah kulit bertukar warna semua tu, you cuma kena belajar touch dahulu. Saya ulang, touch, sentuh saja, dan sentuh lepas tu urut. Itu dipanggil touch massage. Sentuhan, urutan, itu saja yang dibenarkan. Dan bila you buat lama-kelamaan dia lebih yakin pada you, maka you punya sentuhan tu boleh mendalam sedikit, tetapi tidak pernah dan tak mungkin saya benarkan you buat semacam urutan yang di kedai-kedai ataupun kat airport yang buat kat kaki semua tu. Kalau nak buat reflexology kat kaki pun kena lembut. Okey, urut je, urut biasa. Okey. Dia cuma nak touch. Sebab apa? Kita ni ada magnet. Kita ni ada electricity. Kita yang nak urut ni. Jadi kalau kita niat kata kita baca bismillah dulu, kan, kita minta izin Allah bagilah kesembuhan. Kalau
boleh panjangkan umur dia, biar dia baik. Okay? Kalau tidak pun kita minta dia dengan lebih tenang kalau dia nak pergi pun, sebab kadang-kadang dia dah pingsan, kadang-kadang dia dah orang panggil apa, koma pun, faham. Tapi you tak berhenti, tak boleh buat apa-apa, dan you boleh terus urut, dan you boleh berkata-kata pun. Kalau anak dengan ibu, anak dengan bapa boleh berkata-kata, sebab walaupun dia tak boleh bercakap, tapi dia dengar, dia tahu, dan dia memang prihatin. Mungkin dia ada lagi seminggu ataupun 3 hari lagi, dan the last 3 days tu you urut dia, urut sentuhan dia panggil, faham? Inilah yang saya masukkan you boleh buat. Jangan you risau. Kalaupun dia ada masalah saraf, yang orang risau tadi boleh ke tak boleh, jawapan saya boleh. Bahkan you touch tempat dia tak rasa apa-apa tu, saraf-saraf yang tersimpul ke you rasa-rasa macam rosak ke apa, jangan risau. Atas kulit tu dialah memberi signal, ada neurotransmitter yang daripada hati you nak bagi dia lega, nak bagi dia rasa ada orang masih kasih sayang padanya dan masih menghargai. Cukup. Okay? Dan jangan lupa tangan dan kaki ada 2 tempat yang wajib you massage. Kalau tidak ada masalah kulit dia lah kan. Saya ulang lagi sekali, tangan sampai lengan ni, okay, dan kaki sampai betis adalah 2 tempat yang wajib you urut. Siapa tahu kenapa? Sebab dari segi filosofi hidup, dari segi baktinya, tangan dengan kaki tu, you bila urut tu, you seolah memberi penghormatan kepada kaki dan tangan yang banyak menjalankan tugas untuk si pesakit ni. Kalaupun dia sendiri boleh dengar apa you cerita tu, bagus juga. Dia kata, tengok ni tangan abang ni, dulu dia lah banyak tolong ya, buat kerja tu, jadi kita urut dia. Okay, you cerita-ceritalah sambil tanya sakit macam mana, ataupun tanya lega ke sikit macam mana. Setiap kali macam tu, dan dia selalunya 2 kali seminggu dia mesti cari you. Saya ulang, sekali tak cukup. Urut ni kadang-kadang ketagih tau. So pendekkan cerita, kena gentle, kena lembut, kena jangan kasar, dan tak boleh lama sangat. Paling tinggi 45 minit cukup. Okay? Bukanlah kenapa apa-apa, sebab apa nanti bahagian-bahagian yang urut, terutama sekali yang ada diabetes tu, kalau you terlebih sangat, tersalah tekan, nanti kadang-kadang kulit tu takut nanti orang panggil apa, bukanlah bercalar, tetapi kadang-kadang dia sensitif, kulit-kulit orang diabetes, terutama sekali diabetes tu. Dan orang yang kemo, saya kata apa tadi, dan kena steroid, kulit-kulit mereka amat nipis, ya. So touch and slowly macam you, perkataan yang paling sesuai ialah membelai. Boy, susahnya nak habis baru saya dapat perkataan belai. That's the right word. Okay, dan orang tidak peduli sama ada you pandai massage tak pandai massage. Orang cuma peduli sama ada you care for her or for him or not. Sama ada you sayang dia ataupun you merasa you membantu dia tu betul-betul nak bagi dia lega. Kalau dia merasa macam tu, cukup. You expert ke tak expert ke, pandai apa ni cari urat ke tak pandai cari urat, tak jadi hal. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara sekalian, jadikanlah ini sebagai satu legacy, terutama sekali untuk anak-anak, kepada bapa ataupun kepada suami, kepada isteri yang tengah sakit. Beliau akan mengingati anda di hujung-hujung sejarah hidup mereka ni. Dan kalau mereka baik, dan Alhamdulillah mereka dah baik nanti, anda juga telah memainkan peranan untuk mempercepat atau membantu untuk beliau baik pulih. Selain daripada dia, you jaga diet dia kan, betul tak? You jaga semualah, makan minum dia, betul? Dan massage lah antara terapi yang paling sedap dalam hidup seseorang. Bukan kata orang sakit, orang tak sakit macam saya ni pun kalau massage cukup happy. Habis dulu pada malam ni, saya mengharapkan anda semua mendapat sedikit manfaat. Saya doakan semua yang anda nak bantu nanti dapat rasa belayan kasih daripada anda. Itulah maksud saya sebenarnya. Dan touch, just touch, ya, membelai, cukup. Itu adalah ciri-ciri yang terbaik untuk orang nak massage pesakit kanser atau penyakit diabetes. Okey, mari kita sama-sama mendoakan bagi mereka yang tengah sakit, semoga mereka dapat sembuh dengan baik dengan izin Allah, dengan cepat, syafakallah. Dan anda sendiri, saya doakan semoga hidup anda bahagia di dunia bahagia, akhiratnya syurga. Okey, so apa yang saya nak sebut ialah let go and
feel good. Alhamdulillah, kita mendoakan mereka juga mendapat rezeki yang berkat, dan anda yang menggunakan produk saya pun mendoakan yang terindah kepada anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak dari antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okay, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okay?